Dalam video ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi tutorial penggunaan sistem autoresponder Aweber, di mana saya yakin setelah ini anda telah pun mendapat maklumat username dan juga password anda, di mana anda boleh merujuk kepada email yang anda daftarkan di dalam sistem autoresponder Aweber sebentar tadi. Okey, jadi anda perlu menggunakan maklumat tersebut, username dan juga password tersebut untuk anda login ke dalam sistem autoresponder ini. Jadi di sini saya akan tunjukkan saya menggunakan saya punya customer login, okey. Okey, dan juga password saya, dan seterusnya saya hanya perlu klik pada butang login to my account. Okey, dan di sini apa yang saya nak terangkan kepada anda ini adalah maklumat ataupun paparan untuk menu utama di dalam sistem autoresponder Aweber anda. Dan di sini jika anda lihat di sini, disebabkan saya telah menggunakan sistem autoresponder ini beberapa bulan dan beberapa tahun yang lepas, jadi di sini telah tertera banyak kempen-kempen ataupun di dalam sistem ini telah pun dinyatakan beberapa grup kempen yang telah dihasilkan dan juga rekod-rekod yang dinyatakan di sini. Okey, namun bagi anda sekiranya anda masih baru dalam penggunaan sistem autoresponder ini, ataupun jika anda baru sahaja mendaftar sebagai ahli di dalam Aweber ini, maka di dalam paparan ini anda akan lihat di sini tiada sebarang senarai untuk kempen list name anda. Jadi anda jangan risau kerana kita akan pergi kepada satu persatu bagaimana cara untuk anda menggunakan sistem ini untuk anda menggunakan ataupun mengoptimumkan penggunaan pemasaran email anda kelak. Okey, jadi dalam video ini saya akan terangkan kepada anda langkah yang kedua, di mana selepas anda mendaftar sebentar tadi, iaitu mendaftar untuk langganan di Aweber, anda perlu membina kempen khas anda. Okey, di mana kempen ini ataupun juga dikenali sebagai grup, okey. Sebagai contoh, sekiranya anda ingin mempromosikan satu produk dalam topik kesihatan contohnya, jadi anda perlu membina satu grup kempen dalam topik tersebut. Okey, dan sekiranya anda pada kemudian hari ataupun pada minggu hadapan ataupun pada masa-masa akan datang anda berniat untuk membuat promosi untuk produk-produk daripada topik-topik yang lain pula, contohnya dalam topik dari segi kesukanan, jadi anda boleh membuat satu lagi grup kempen bagi topik tersebut. Jadi ini adalah antara kelebihan anda menggunakan sistem autoresponder Aweber ini ataupun menggunakan sistem autoresponder yang berbayar, di mana anda boleh menggunakan ataupun anda boleh membina sebanyak mungkin grup kempen bagi tujuan promosi produk-produk yang anda promosikan. Kerana ini salah satu tujuan ataupun fungsi sistem autoresponder yang berbayar ini adalah untuk mengasingkan proses pemasaran anda melalui email. Okey, ini kerana sekiranya anda mempunyai hanya satu kempen sahaja dan anda mempromosikan ke semua produk-produk anda dalam kempen tersebut, saya yakin kempen tersebut mungkin tidak akan memberi pulangan dari segi income kepada anda kerana anda mempromosikan produk-produk yang tidak berkaitan dengan minat mereka. Jadi oleh itu anda perlu membina beberapa jenis grup kempen dalam autoresponder anda untuk anda mengasingkan mana satukah prospek dalam bidang dalam topik kesihatan contohnya, yang keduanya di manakah prospek dalam bidang sport, ataupun di manakah prospek untuk bidang bisnes dan sebagainya. Jadi anda boleh menggunakan autoresponder ini untuk anda membina grup kempen anda untuk mengasingkan di manakah prospek-prospek anda bagi setiap topik tersebut. Jadi caranya sangat mudah, di mana anda hanya perlu klik pada menu Create and Manage List ini. Okey, dan seterusnya anda perlu pilih pada butang Create a New List. Okey, kerana anda ingin membina satu list baru ataupun dipanggil sebagai grup kempen baru. Dan untuk itu anda perlu melengkapkan dahulu basic information di sini. Okey. Okey, jadi list name anda perlu masukkan maklumat berkenaan dengan grup kempen anda tersebut. Sebagai contoh, jika anda ingin menghasilkan satu grup kempen khas untuk prospek anda, contohnya kita ambil prospek kesihatan. Contohnya anda ingin menjual satu produk kesihatan, ataupun lebih spesifiknya anda boleh menjual produk jamu kesihatan langsing untuk perempuan. Jadi anda perlu tuliskan di sini ubat langsing. Okey, dan jika
group campaign tersebut masih available, maka akan dinyatakan sini list name available. Jadi anda boleh proceedkan menggunakan nama ubat langsing tersebut. Okey, dan untuk list description ini anda boleh menyatakan maklumat-maklumat ataupun information berkenaan dengan ubat langsing ini untuk memastikan anda jika anda membuat rujukan kelak anda boleh tahu bahawa grup ini khas untuk golongan siapa, prospek siapa. Contohnya saya letakkan sini adalah senarai prospek ataupun bakal pelanggan ubat jamu langsing. Ini sebagai contoh sahaja. Okey, dan seterusnya di bahagian from name anda perlu masukkan nama anda. Contohnya anda menggunakan nama Siti Nurhaliza contohnya, ataupun anda perlu menggunakan nama anda sendiri di bahagian from name ini. Jadi anda perlu masukkan di sini nama anda yang betul untuk memastikan pelanggan anda kelak ataupun prospek anda mengenali anda dan mempercayai anda. Okey, jadi pastikan anda menggunakan nama yang betul di sini. Contohnya saya menggunakan nama saya Rahman Basri. Dan seterusnya di bahagian address ini anda perlu masukkan email anda yang valid. Okey, jadi setiap kali anda menghantar email menggunakan sistem autoresponder ini, maka alamat email ini akan tertera sebagai alamat sender ataupun pengirim kepada email tersebut. Jadi contohnya saya menggunakan alamat ini support@rahmanbasri.com. Jadi anda boleh menggunakan apa sahaja jenis email yang anda ada. So pastikan email tersebut valid. Okey, dan seterusnya di bahagian contact address anda boleh edit saja maklumat di sini jika anda ingin menggunakan alamat yang sama seperti mana anda menggunakan alamat semasa anda mendaftar sistem autoresponder ini. Jadi anda boleh menggunakan alamat tersebut saja. Okey, jika anda ingin edit anda boleh edit terlebih dahulu dan anda klik save pada butang di bawah ini kelak. Okey, itu jadi saya harap yang jelas untuk bahagian basic information. Dan seterusnya di bahagian notification ini anda sebenarnya boleh memilih sama ada untuk anda memasukkan nama anda di sini dan juga email anda. Ini adalah tujuannya untuk memberi notifikasi kepada anda setiap kali ada orang mendaftar ke dalam mailing list grup kempen ubat langsing ini ataupun grup kempen yang anda hasilkan ini, maka setiap itulah sistem autoresponder IOB ini akan menghantar satu email notifikasi kepada anda menyatakan si fulan ini telah pun mendaftar email mereka ke dalam sistem autoresponder anda dan anda boleh mendapatkan maklumat tersebut melalui email anda terus. Okey, dan biasanya saya tidak akan aktifkan, saya tidak akan masukkan maklumat ini kerana bila saya masukkan ini akan menyebabkan email saya akan dipenuhi dengan notifikasi daripada autoresponder available kerana banyak, contoh sekiranya setiap hari ada sekurang-kurangnya 100 orang mendaftar nama dan email mereka, maksudnya anda akan menerima sebanyak 100 email notifikasi daripada autoresponder available. Jadi anda boleh membuat pilihan sama ada anda ingin memasukkan email anda di sini untuk tujuan notifikasi tersebut atau anda biarkan saja kosong. Okey, dan seterusnya anda perlu klik pada butang save setting untuk anda proceed kepada step yang berikutnya. Okey, anda telah pun berjaya. Okey, dan seterusnya di bahagian component branding ini adalah bahagian optional ataupun pilihan kepada anda. Anda boleh masukkan maklumat company anda di sini untuk tujuan branding penjenamaan anda. Dan juga anda boleh masukkan maklumat social media sharing ataupun tujuan untuk sharing melalui social media seperti Twitter, Facebook dan untuk tujuan untuk anda sharing maklumat jika anda menghantar email kepada anda punya subscriber kelak iaitu prospek anda. Anda juga boleh sharing email tersebut ke dalam Twitter anda ataupun Facebook anda kelak. Jadi biasanya anda boleh masukkan saya sini maklumat login ke Twitter anda dan juga Facebook anda. Okey, dan maklumat global text snippets ini. Okey, jadi biasanya saya hanya akan abaikan maklumat di sini sebagai kosong saja kerana ini adalah bahagian optional, jadi saya tak perlu masukkan sebarang maklumat di sini. Dan okey, itu untuk langkah yang kedua. Okey, bahagian personalize your list. Okey, tadi anda telah selesai untuk basic setting. Yang kedua anda telah selesai untuk personalize your list. Okey, anda boleh abaikan atau anda boleh masukkan maklumat anda di sini. Okey, dan last sekali untuk bahagian permulaan ini untuk anda membina kempen anda perlu pergi di bahagian last ini confirm opt-in. Okey, jadi di sini your confirmation message ini akan email ini biasanya telah pun diset secara default oleh sistem autoresponder available, di mana selepas prospek anda ataupun pelawat yang datang ke website anda dan memasukkan nama dan email mereka untuk mendaftar ke dalam sistem autoresponder anda, maka email ini akan dihantar terlebih dahulu ke email mereka untuk mengesahkan sama ada mereka menggunakan email yang betul ataupun tidak.
Jadi untuk itu anda boleh biarkan sahaja maklumat ini secara default oleh yang telah ditulis oleh sistem autoresponder Aweber ini, ataupun anda boleh memasukkan mesej anda sendiri. Contohnya biasanya saya akan edit maklumat di sini. Okey, caranya ialah anda perlu klik edit intro ini. Okey, dan anda boleh uh, highlightkan kesemuanya dan delete. Biasanya saya akan tulis okey. Okey, jadi ini adalah antara template yang biasa saya gunakan untuk bahagian confirmation message ini, okey. Okey, dan seterusnya untuk save saya hanya perlu klik pada bahagian tepi ini dan secara automatik mesej tersebut akan ditukarkan mengikut mesej yang telah saya tulis tadi. Okey, jadi ini untuk memudahkan prospek anda memahami bahasa anda. Okey, jika anda menggunakan ataupun memasarkan produk di bahagian lokal Malaysia ini, saya sarankan anda menggunakan bahasa yang biasa orang faham, iaitu bahasa Malaysia. Okey. Dan di bahagian subjek ataupun tajuk email anda boleh memilih untuk tajuk anda sendiri. Okey, contohnya sila subscribe. Okey, anda boleh masukkan email anda, tajuk email anda yang sesuai. Okey. Ataupun anda memilih mana-mana contoh email subjek yang biasa digunakan. Okey, anda boleh memilih sahaja di situ, dan untuk save-nya anda perlu klik pada mana-mana bahagian sebelah ini. Okey, dan ianya akan direview terlebih dahulu oleh bahagian support sistem autoresponder ini untuk memastikan subjek ini sesuai ataupun tidak digunakan dalam kempen email anda ini. Okey. Dan di bahagian ini anda biarkan sahaja on untuk require opt-in. Web form ini dipanggil sebagai double opt-in. Okey. Dan jika anda klik pada off ini, maka ianya akan menjadi single opt-in, di mana setiap kali, okey, untuk perbezaan antara double dan juga single, untuk double opt-in, di mana sekiranya prospek anda memasukkan nama dan email mereka, mereka akan mendapat email confirmation ini terlebih dahulu untuk mengesahkan sama ada email mereka tersebut valid ataupun tidak. Okey, manakala untuk jika anda offkan di sini, memilih untuk off di sini, maka ia akan menjadi sebagai single opt-in, di mana prospek apabila prospek memasukkan nama email mereka, maka mereka tidak perlu mengesahkan email mereka lagi, kerana maklumat tersebut akan secara automatik terus dimasukkan dalam database Aweber anda. Okey, kerana itu dipanggil single opt-in sahaja. Okey, namun begitu saya sarankan untuk anda menggunakan double opt-in, dan anda biarkan saja uh, require opt-in on web form ini dalam keadaan aktif, iaitu on. Okey. Success page. Okey, success page ini, okey, biasanya anda perlu masukkan di sini link, biasanya orang dipanggil sebagai laman terima kasih, iaitu selepas prospek anda mengesahkan email mereka, iaitu mereka klik pada link yang disediakan dalam email yang confirmation message ini, mereka akan dibawa ke satu laman lain dipanggil sebagai success page, dan di dalam success page tersebut biasanya kita panggil sebagai laman terima kasih. Okey. Dan anda boleh abaikan ruangan ini sekiranya anda tidak mempunyai success page yang anda telah hasilkan, kerana jika anda biarkan kosong ini, maka sistem autoresponder Aweber akan redirect ke laman success page yang telah diset secara default. Jadi anda tak perlu risau dari segi success page ini. Okey, dan seterusnya anda klik save setting sekiranya anda telah pun selesai mengubah sesuai ataupun membuat setting dalam group campaign yang anda hasilkan ini. Okey, jadi secara automatik anda telah selesaikan ketiga step, iaitu basic setting, personalize your list, dan juga confirm opt-in ini untuk group campaign ubat langsing. Jadi jika anda lihat di sini, ubat langsing campaign ini telah pun diaktifkan. Jadi anda boleh menggunakan ubat langsing ini untuk anda mengumpul prospek anda. Jadi saya harap anda jelas untuk tutorial bagaimana untuk anda membina campaign
ataupun grup kempen di dalam sistem autoresponder AirBoard anda. Dan dalam video yang seterusnya, saya akan terangkan kepada anda bagaimana tutorial untuk anda membina opt-in anda ataupun dipanggil sebagai web form. Okey, di mana borang opt-in ini anda perlu hasilkan untuk anda mengumpul mailing list anda kelak. Jadi bertemu dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.